سعيدنا يا رمضان قد زينا المكان بالنور والألوان ومصلانا والقرآن يا بشرانا بالهلال بالنور والجمال أقبل يا شهر الغفران بالبركات والإيمان والحب والسلام جئت لتحيينا رمضان المغرب روح ونساء نتسابق من يفطر صائم تهف مسامعنا والقلب ليعانق صوت الأذان يتجلى وقت الإفطار والحب بأرجاء الدار نتجمع حول المائدة والأذكار بكل لسان أهلا أهلا يا رمضان طال الشوق بنا والآن قد آن الأوان أن تسعدنا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mengampun, ya Allah. Juga Engkau suka mengampun, ya Allah. Oleh itu mampulah dosa-dosa kami semua ini, ya Allah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, muslimin, muslimah, sa'imin, sa'imat, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Facebook fanpage UTK Hajj and Travel dan juga sama dengan Facebook fanpage Madrasah Dar Al-Ansar. Alhamdulillah. Hari ini malam ni selesai kita solat sunat tarawih bersama-sama dengan imam. Alhamdulillah juga kita bertemu lagi dalam rancangan Madrasah Dar Al-Ansar. Sebagai rancangan kita ni, kita bagi peluang pada sidang penonton sekalian, boleh kita kongsi sama dalam hak agama. Alhamdulillah. Adik kakak yang sudah masuk mari. Nah, pertama kali kita kena tekan share dululah. Jadi buku share ni kena kecek semua weh. Masa dia dah. Nah, kita ni kadang-kadang galik klik lepas terawih negak duk nyanda belakang, nampak trend Facebook masuk, ada rancangan baik ni. Jadi rancangan baik ni dia kita masuk tengok dah. Kita tekan sebar tu. Makna kata jari kita sepotong, kita tekan sebar tu, kita dapat hasil sama juga. Sebab itulah sedekah bukan nanti duit saja. Sedekah saat ni kebaikan. Hatta Nabi kata senyum manis tu sedekah juga. Lalu tu dek kakak yang masuk sama dalam rancangan Pondok Benih Baru kita ni. Nah, kita pakat tekan sebar dululah. Nah, pakat tekan sebar. InsyaAllah พี่น้องที่กำลังรับชมอยู่นะครับไม่ว่าพี่น้องจะรับชมมาจากพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับหรือว่าขอความกรุณานะครับให้ทุกท่านได้ช่วยกดแชร์นะครับช่วยกดแชร์ให้พวกเราทั้ง3ท่านหน่อยนะครับเพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งการที่เรากดแชร์เนี่ยทุกครั้งที่เรากดแชร์สิ่งดีๆอินชาอัลลอฮ์สิ่งนี้ก็จะเป็นผลบุญให้กับเรานะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างเว้นแต่เราแค่ใช้ปลายนิ้วของเรากดแชร์เผยแผ่ศาสนาอิสลามเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามท่านนบีได้กล่าวไว้บัลลิกอันนีวะลาอายะเจ้าจงเผยแพร่ศาสนาอิสลามถึงแม้ว่าเจ้าจะมีความจำเพียงแต่1อายะห์ก็ตามเพราะฉะนั้น ในคืนนี้นะครับคืนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งเป็นคืนที่12ของเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อย่างไรก็ดี
สำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยใครที่ช่วยกดแชร์แล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์อุสตาซแล้วก็บาโบเดี๋ยวจะขอดุอาให้ทุกท่านเนี่ยได้ให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีอันไม่ขาดสายแล้วก็ได้ให้อัลลอฮ์เชิญเราไปเป็นแขกของไบตุลลาฮิลฮารอมด้วยนะสถานที่สำคัญที่ดินฮารอมทั้งสองฮารอมนั่นคือฮารอมมักกะฮ์และก็ฮารอมมะดีนะห์Piyah tekan share ni kita nak doa tak lagi. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain Makkatil Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahlah rezeki kami semua ya Allah. Nah, khahnya mereka yang tekan share malam ni ya Allah. Mereka tekan sebar malam ni ya Allah. Murah rezeki mereka ya Allah. Mereka boleh jejak bumi haram Makkah dan juga Madinah ya Allah. Mereka boleh tawaf Baitullah. Mereka boleh ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya yakin bahawasanya doa orang puasa ni Tuhan terima. Nah, lepas pada share satu lagi ibadah. Nabi sebut kata afdhalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Lalu dapat kami bertiga ni ada account bank dapat tu dah. Adik kakak yang masuk mari tengok dulu account bank dapat kami ni kita tulis wakaf pondok benda baru. Wakaf pondok benda baru melalui akaun bank. Nah, 932-343-0501. Adik kakak ada kalam, ambil kalam tulis selalu dah. Dalam bulan Ramadan, kambing masuk dalam. Dalam bulan Ramadan ni, nah, kambing nak masuk dengar juga kita kecek. Nah, pada rumah saya dengar rugi lah. Tak gitu. Alhamdulillah, yang mana masuk mari insya-Allah. 932-343-0501. Ini akaun bank kita tak dapat ni boleh jadi kemudahan untuk dia kakak. Hak ni PN ni kita boleh ikut ti malai karib kita boleh ikut ti pula melalui UTK lah. Nah, kita ni usaha dalam Ramadan kita boleh ilmu manfaat yang gitu banyak di samping kita buat amal, samping kita ada latar belakang, ada asas. Lalulah kita sedap buat amal supaya tu sedekah lah. Nabi kata tak ada seorang habuk pun yang sedekah sesak. Tak ada seorang habuk yang sedekah sesak. Orang yang sedekah ni banyak ke kaya belaka. Nah, saya ni tak tahulah. Saya ni pengalaman saya sendiri. Saya suka juga sedekah-sedekah ni bukan kecek sajalah. Hak mana kita ada usaha, hak mana kita ada boleh kita banyak sikit tak ada kira. Tapi tak suka-suka dah. Dengan sebab melalui sedekah ni, satu Tuhan jemput pergi Mekah. Setahun 3-4 kali boleh pergi Mekah. Nak royak tu hidup amalan sedekah ni. Ni saya nak bagi ni tip hak saya boleh rasa sendiri. Nah, kita boleh boleh peti mana pun tak apa. Orang minta dalam live gapo kita sedekah duit. Sebab tu dia kata ustaz labo ustaz dah. Mekah ni 4 kali, 5 kali setahun tak sudah lagi. Mekah mak ya tu Allah masya-Allah dengan sebab sedekah ni ketah. Hak tu saya baca saat ni tu Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain. Jamak tu saya pun tak ada ni dak. Ni duduk tidur rumah tu. Nah, tu bunda. Jamak untuk kita semua lalu tu adik kakak yang masuk. Kita tekan share dah, tekan share. Ni orang yang ikut ni baru masuk ikut ni 60 orang, 70 orang. Baru share 63 orang. 10 orang duk mana tak tekan share. Tak tekan share tak masuk lah doa lah. Alhamdulillah. Baiklah adik kakak, insya-Allah itulah harapan kita nak bagi adik kakak untuk boleh kita sama-sama buat kebajikan dalam bulan Ramadan ni. Ramadan tinggal kita 11 hari dah. Malam ni masuk malam 12. Belah hari tu lepas ada dak dekah kita. Kalau tak ada kita qada boleh, kita qada malam ni boleh. Akaun bank dapat kita. พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับสิ่งที่เรามาเนี่ยในช่วงที่เราได้ฟังบรรยายศาสนาในช่วงที่เราฟังนะครับข้อมูลศาสนาเกี่ยวกับอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยพี่น้องสามารถนะครับโอนเข้าบัญชีผ่านธนาคารกรุงไทยด้านหน้าของเราทั้ง3ท่านนะครับผ่านเลขที่บัญชี932-343-0501นะครับแล้วก็บัญชีนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่พี่น้องโอนให้กับปอนด์บันเนบารูให้บาบอบริหารทุกครั้งที่พี่น้องโอนเข้ามาเนี่ยเงินของพี่น้องจะอยู่ในสมุดบันทึกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เราวากาฟมาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินของเราฝากธนาคารอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นนบีบอกว่าอิซามาตะบนุอาดัมอินกอตะอามาลุฮุอิลลามินซาลาซินซอดะกอตินจาริยะห์ข้อแรกเลยนะครับเมื่อลูกหลานอาดัมได้เสียชีวิตไปเนี่ยทุกอามัลการงานที่ดีของเขาก็จะขาดไปหมดเลยเว้นแต่3อย่าง1ซอดะกอฮ์จาริยะห์ก็คือการบริจาคทานที่ไม่มีวันสิ้นสุดการบริจาคทานที่
นะครับได้รับผลบุญตั้งแต่เราบริจาคเนี่ยผลบุญก็จะไหลมาสู่เราแม้ว่าเราจะอยู่ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปผลบุญณตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลบุญอันถาวรแก่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เราติดตามรับชมเนี่ยนะครับหลังจากพี่น้องได้กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ติดตามรับชมพร้อมๆกันพี่น้องช่วยกดนะครับเลขที่บัญชีโอนเข้ามาถ้าไม่10 บาทก็20ไม่20ก็50ไม่50ก็100นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ย1 บาทอัลลอฮ์จะทวีคูณเท่ากับ10จนถึง70แต่ในเดือนรอมฎอนนะครับทุกอามัลการงานที่ดีเป็นของสุนนะที่ส่งเสริมเนี่ยอัลลอฮ์จะทวีคูณผลบุญเท่ากับ70เท่านะครับอัลลอฮ์จะทวีคูณอิบาดะห์สุนนะจะเป็นอิบาดะห์ฟัรดูในผลบุญและอิบาดะห์ฟัรดูเนี่ยอัลลอฮ์จะทวีคูณ70เท่าเพราะฉะนั้นรอมฎอนเนี่ยเราอย่าให้รอมฎอนผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอัลกุรอานเราก็ไม่ทันที่จะอ่านตะเราะเวห์เราก็ละหมาดไม่เสร็จพร้อมกับอิหม่ามแล้วและเรายังมีอีกหนึ่งอามัลอิบาดะห์ที่ดีก็คือการวากัฟการบริจาคทานที่คงถาวรเพราะฉะนั้นเรามีเลขที่บัญชีด้านหน้าเนี่ยขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับโอนคนละนิดคนละหน่อยนะครับไม่เอาเยอะนะครับถ้าเยอะก็ดีแหละแต่ว่าเราก็รู้ว่าทุกท่านก็พอมีพอกินแต่ว่าด้วยเราซะดะเกาะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริซกีให้เราและริซกีเนี่ยจะมาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวอัลฮัมดุลิลละInsyaAllah itulah lebih kurang di antaranya. Nah, adik kakak 100 lebih yang share ni alhamdulillah cepat ni. 5 minit ya baru kita mula ni 100 lebih dah share. Nah, 100 orang dah ikuti. Sebab itulah dengan sebab kita share ni ialah apa gapo? Kita share sebar benda-benda baik ni satunya adik kakak saing kita 5,000 orang dalam Facebook dia boleh ikut hak agama. Kita share pula saing kita pula 5,000 lagi boleh ikut hak agama. Lepas tu adik kakak dengan sebab kita boleh share malam ni, kita boleh wakaf malam ni, hak besar sekalinya adik kakak ada soalan gapo tentang hak puasa Ramadan. Adik kakak nak tanya gapo? พี่น้องมีประเด็นคำถามเรื่องใดในเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องสามารถนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้และทุกคำตอบทุกคำถามเนี่ยก็จะมีคำตอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะตอบในคืนนี้หรือว่าจะตอบในวันต่อไปเพราะฉะนั้นทุกคำตอบเนี่ยเราต้องหาข้อมูลมาตอบนะครับไม่ใช่ว่าได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะฮัมดุลิลละอัสสลามุอะลัยกุมและอัสสลามุอะลัยกุมอัสซะและบาบริจาควันละ10 บาทดีครับอัลฮัมดุลิลละ10 kok sehari 10 kok sehari sebulan 300 sebulan 300 bulan Ramadan ni pas 300 Tuhan nak balas banyak mana terima kasih kat Allah dia. Nah, ni istiqamah. InsyaAllah masuk mari tekan share dah lah. Tekan share dulu. Belum Ustaz Nawi mai kat Ustaz Afdal ni. Ustaz Afdal ni, jadi Ustaz Afdal takir lagi ni. Nah, Ustaz Afdal takir lagi untuk kebajikan. Sebab tu, kita boleh duduk sampai hari ni. Nah, buka puasa boleh selera makan. Bangun pagi kita boleh menyawa sedap. Nah, lepas tu banyak perkara rekan dengan sedekah saat ni. Lebih lagi kesihatan kita. Dawu mardakum bi sedekah. Nabi kata, mudekahlah. Fubatlah nyakit kamu dengan sebab sedekah. InsyaAllah kalau ada sakit demam, apa sakit pinggir, cocok COVID baru ni jadi nyawa tak habis, cuba sedekah tengok hingga. Nah, saya teradah ni hingga sungguh. Nah, alhamdulillah itulah. InsyaAllah yang mana masuk mari tekan share dah. InsyaAllah mudah-mudahan kebajikan yang kita boleh sebar saat ni tu, nah kita boleh dapat hasil bersama-sama dan juga Allah Ta'ala murah rezeki kita semua insyaAllah. Itulah mukadimah. Nah, berkaitan dengan rancangan kita hari ni bersama dengan Baba Kumat, bersama dengan Ustaz Afdal. Maka kita jemput Ustaz Afdal lah sikit sebanyak sebagai sepatah dua belum pada kita nak baca soalan. Dan insyaAllah Baba ni kita bagi ya jawab apa lah Ustaz Afdal dah. Baba ni pakai tak ada mukadimah apa dah. Nah, Baba nanti nak jawab soalan kepada kita. Hak ada tanya ni, ada soalan masuk mari dah ni berkaitan dengan semua ubat masuk dia tekak ni. Bulan Ramadan ni jadi lelah ni boleh ke tak boleh macam mana? Tu soalan datang mau kita baca mata lagi mari dah soalan ni insya-Allah. Silakan Ustaz Afdal. Start ya boleh. Lagu tu lah beberapa dah manakala tengok saya bertiga ni tak lain tak okey ialah nak mengajak ibu bapa ni sebagai wak amal kebajikan. Baik, alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pertama kali syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita syukur, banyak syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tergolongilah kita, catatlah kita, pimpinlah kita, ajaklah kita ni sebagai seorang hamba yang senantiasa beribadat kepadanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di atas dunia ini dan juga terus kepada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu bapa yang mana dah tengok live kita pada malam ni, dua live. Yang pertama Dar Al-Ansar, yang kedua UTK. Alhamdulillah, kita kena banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai kata malam ni malam yang ke-12 Ramadan dah. Dan juga ibu bapa sekir kata 2-3 orang ni rajin semua ti weh. Saya tak payah kecek lah, nak banyak, nak kecek banyak, nak kecek dia panjang tu tak payah kecek lah. Cuma nak bagi tahu kepada ibu bapa sekir kata 2-3 orang ni ya Allah acak semua ti, rajin semua ti weh. Allahu Akbar. Memanglah soalan itu tu yang timbul daripada hati seorang ibu ataupun seorang ayah ataupun seorang bapa, seorang kakak, seorang adik tu kata raja sengoti. Alhamdulillah walhalnya ibu bapa yang sengotinya, hakikat sengotinya ibu bapa tengok saya bertiganya, memanglah saya bertiga. Tetapi hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala duk bagi amanah kepada bapa kumat kita dia ni. Nak piping, nak pikul, nak ajak, nak heret manusia korban tu, nak jadi manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak ada arah dengan tertib dunia apa. Nak buat kerja, nak buat gapo, semua tu ya berlaku kena ada tata tertib ya. Nak buat rumah, nak bakar duit, nak buat tu ni dia ini dunia kena ada duit betih. Lalu itulah timbul satu fikrah ni daripada bapa ni untuk nak memungut derma bantuan khairat ni, untuk nak buat satu buah pondok ni bukan perkara yang biasa ibu bapa. Kita kena yakin bahawasanya orang nak boleh buka pondok, orang nak boleh diri satu madrasah ni, yang pertamanya ia kena ada ilmu di dalam dada dia. Ni sebab itulah ibu bapa sikit tahu rajinlah 2-3 hari ni. Memang rajin sangat dengan sebab ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada bapa kita ni, ia nak sapa pula kepada anak cucu kita bapa. Bukan sekadar kata ilmu ya boleh hidup dia. Sepas tak kira yang tadi dah lah, sebuah hadis Nabi. Walaupun satu ayat, satu huruf musapalah. Tak pasti kata nanti besar, nanti guru besar, nanti jadi cikgu besar, jadi kru besar. Tak. Kita sebagai orang yang biasa ni, geti satu masalah, hajar kepada orang, itu sebagai ilmu kepada kita. Lalu itulah amanah yang paling besar dari ini, ialah untuk nak menyudahkan, untuk nak siapkan tempat belajar ilmu agama, tempat mengaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak nak ayuk ni. Bukan hak nak ayuk perayuk ni awak ni. Bukan hak baku mak awak ni. Bukan hak nak ayuk puan cakap lah, bukan. Semua ni nak buat hak hukum Tuhan, nak buat hak tanggungan hak Allah Subhanahu wa taala duk bagi kepada bapa kita dah ni. Hak ni hak paling besar sekali apa. Sebab itulah tertekan juga, royak juga, kecek juga. Tengok siapa 3 orang ni tengok pak taklah buka laira, kira belah lima katalah. Hasil dia belakang ada ibu bapa. Kita nak hajak ibu bapa ni, nak mengajak ibu bapa ni wak jalan kebajikan. Wak jalan kebajikan, wak jalan yang membawakan diri kita tu jadi takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar ke ibu bapa. Tempat belajar ilmu agama, tempat mengaji ilmu agama. Tak kira di pondok ke, di madrasah ke, di sekolah mana ke, asal tempat mengaji ilmu agama sakut dengan hukum tu adakah perkara lagu ni membawakan perkara yang sia-sia? Memang tentu kita jawab tak ada sia, tahu memanglah. Baca satu ayat Quran tu pun Tuhan bagi 10 dah. Satu huruf daripada ayat Quran tu pun Allah Taala bagi 10 dah. Tu bulan biasa ya. Apa-apa lagi di hari ni kita duduk di 12 Ramadan. Bulan Ramadan, bulan hak istimewa lebih daripada 12 bulan. 11 bulan lagi. Dia tak ada bulan lain hak istimewa, hak lebih ialah bulan Ramadan inilah ibu bapa, hak lebih sekali.
Ingat apa, satu kok kita belanja di atas dunia ni, satu kok Tuhan nak bagi siapa ke 700 kok. 700 kok, 700 ribu kok. No ayat Tuhan. Kan jarang pahala ni semua pahala Allah Taala nak bagi kepada mereka yang senantiasa tolong menolong di atas benda kebajikan, benda yang membawakan manusia itu jadi bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tu lah kita nak, pas pondok ni tak ada buku lain dah. Tak ada dah hajatan. Ni kena macam poding, tak ada. Ni kena curi, tak ada. Tempat mengaji ilmu agama yang pertama sekali ialah nak betul manusia tu kena Allah. Nak betul manusia tu reti hukum ahkam Allah. Pas kita dah hari ni jumpa ibu bapa tengok bayar ke. Tebak kita bayar ke masalah sekarang lah ni. Setelah saya kira 10 tahun ke depan, lah ni pun manusia, pemuda-pemudi kita, orang tua kita ni pening masalah lah. Pas kalau kita tak berapat diri kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada harapan dah ibu bapa. Memang kita tak ada harapan daripada nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ni kita boleh sujud, boleh semaya, boleh puasa bulan Ramadan, boleh semaya sunat tarawih, boleh sedekah, boleh buat baik, boleh kotor ni benda kebajikan. Tak lain tak okey, malaikat kita dak berapat diri kita dengan hukum Tuhan. Ya, dengan asbab kita berapat diri kita dengan hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan asbab itulah Allah Subhanahu Wa Taala duk jaga kita. Oh, demo ni gajing semaya, demo ni gajing puasa. Maka aku akan heret demo ni, aku akan likung demo ni daripada golongan orang yang senantiasa sujud oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat aku tu kata. Sebaliknya kita tengok orang hak tak ada oleh rahmat Tuhan ni. Tak kira cia malam, cirah malam, puasa kau tak puasa, semaya kau tak semaya, duk lagu tu lah. Tu tanda kata orang ni sudah keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni paling bimbang sekali. Nauzubillah misalnya. Hak ni kita takut sekali sebab itulah dia hari ni tukuh lumuh bapa umat kita ni tujuan yang besarnya ialah nak bangun tempat mengaji, nak hajar manusia ni, nak pimpin manusia ni nak kena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ada arah lah, kena bakar duit pitih. Ya, sebagai asbab tertib dunia, nak buat rumah, nak bakar kereta, nak buat minyak, nak makan dapur semua tu, nak bakar duit asbab dia panggil. Ya, lalu itulah dari ni duit pitih ataupun tempat bantuan kita pondok ni tak cukup lagi. Manakala tak cukup, nak bina tak boleh, nak buat tak boleh, di situlah perlu lagi kita kena minta lah. Dia minta sama apa? Kita janji maksud di bawah janji tu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong di atas jalan yang membawakan diri kita ni takwa dengan Allah. Tu takwa dengan Allah, dan juga kita pisah buat diri kita ni maksud di bawah kata membuat kebajikan. Jalan ni buat kebajikan ni banyak. Allah. Banyak jalan ni untuk buat kebajikan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni memang banyak sekali buat apa. Cuma pada malam ni kena kecek koning yang muka kita nak duit. Kau guna apa? Kena heret koning lah. Jalan lain dia mahu buat dah. Kau tu semaya beb, puasa zakat sebagainya. Kau tu koning wei siapa tengah jalan ke apa senyum kau banyak dah. Tapi jalan sedekah ni pun nak juga. Walaupun adik kakak sudah widah, tapi lagi ke lagi. Dia kau tambah ibu apa. Dia tahun-tahun lepas tu boleh setel ya apa. Bawa tahun ni doa Tuhan boleh rotan. Yalah dah tu. Mana hari raya nampak halo? Tu dia. Orang ada kemudian tu lah, bapa tak ada. Bapa boira mana? Tak lak mai. Tu dia. No ya ta, bandingnya mudah-mudah tahun lepas kita dia buah tu setan. Tahun ni enggak beli baju bunga lagi, baju buah lagi, baju batai molek lagi, baju pucuk lagi. Tujuan apa tu? Tujuan nak buah hanya lebih daripada setang, nak 2 tang 3 tang. Tu. Yalah dah tu. Begitu juga kita dari ni tempat belajar ilmu agama ni kita tak sepikir banyak dah ibu bapa. Satu kok, satu bak. Banyak mana yang kita belanja di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada rugi sama sekali dah ibu bapa. Tak ada ni bapa mana mari tahu rugi mendekah. Marilah Nabi kata dekah ni rugi sungguh. Tak ada sikit. Dia ngaji mana saya dah dengar juga. Dia dengar tak orang sedekah ni kelebihan gini.
Orang sedekah ni rezeki bertambah gini-gini. Orang sedekah ni apakah boleh ubat penyakit dengan sebab dia sedekah. Ni kalau behel hak tu hidup cedek. Pelik tak? Tak ada pelik sikit bau. Asal kita sedekah, asal kita bagi, asal kita tolong tempat mengaji ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah kita akan dapat duduk di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kita tak pandai apa dah. Kita kata, aku ni pandai motang yo deh. Hasil motang kita tu lah. Kalau kita baru meribuh dalam bank akhirat kita, bank pondok berkumat kita ni, insya-Allah hasil motang kita pun akan jadi jariah juga ibu bapa. Ekor bank dah ni sampai ni. Bagi ibu bapa yang berasa reti, di sini saya kata 90% lah bu. 90% tu tak ada seorang ibu yang tak pandai main iPhone. Aman ni handphone. Telefon ni tak ada seorang ibu. Oh balik kerja dah. Oh nak widi special tak kena kerja. No ya tu 90% di sini orang pandai main tenis belaka. Ada pun hak tua-tua dah umur 80, umur 90 hak tu dah tak pandai nak main. Pandai main hak pecek tu pun minta cucu pecek tu. Dah nak buat gua tak pandai. Memang dia tak pandai sengerti. Dia mengayuk di sana kausung lagi. Lu roisung yo. Tapi di hari ni saya yakin bahawasanya adik kakak, ibu bapa lebih lagi pemuda-pemudi kita reti hari ni. Bah, mana kalau kita reti hari ni kita ni terlupa nama akaun dapat saya 3 orang ni. Terus tak kira ya lah, tak kira tu banyak mana 10 kod ke 20 kod ke 30 kod tak kira. Hal tu di atas ikhlas kita. Muka kita, oh ni kita dengan tu ya. Tak ada bukan tak kita tahu ni. Aku 5 kod ya. Ada. Walaupun tak kita tahu 5 kod tu tanda. No ayat buku sedekah ni tak kira apa. Kita pisahlah adik akak, kita bakal tolonglah di atas jalan kebajikan, jalan yang membawakan diri kita ni bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana kita kena masa kita bapak dah. Banyak mana kita kena duit piti kita. Mana? Hak tu hal lagi wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Jangan membawa, jangan menolong, jangan tolong di atas jalan yang jadi dosa. Pada hari ni cuba kita cek tengok. Banyak mana yang kita buat duit kita ni di atas jalan dosa. Banyak berapa? Dah, banyak sekali ni. Pada lari tu, malam lalu aku tembak tu ya. Penuh. Tu jalan lah tu. Kita sokong di atas jalan yang mendapat hasil dosa. Dah. Lepas tu, uduan. Seteru kita pula. Hak tu hal lagi dah. Jangan buat gitu, jangan buat gini. Kita tolong. Tolong juga. Pelepah juga. Tolong juga. Pelepah juga. Buat tengok. Buku apa weh? Buku tu. Buku tak molek. Pasal buku tak molek. Tu hal lagi dah. Jangan tolong di atas benda yang membawakan diri kamu tu jatuh dalam dosa dan juga jadi seteru dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan. Tu hal lagi pula. Tu hal suruh tolong di atas jalan yang membawakan kita ni buat kebajikan. Mana ni pondok ni? Pondok ni sebelah jalan untuk nak bawakan diri kita tetap bertakwa kepada Allah. Takut pada Allah dengan hukum tu tak boleh. Orang tengah semaya gini-gini seksa, orang tengah puasa gini-gini seksa. Kita pun dengar masya-Allah tak boleh aku ni karut gini-gini taubat kepada Allah. Ni orang panggil jalan yang membawakan kita ni bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itulah pondok babak umat kita di sini duk perlu lagi lah, nak lagi kecil budak, nak lagi kepada duit. Nak lagi kepada bantuan untuk nabi sudah. Niat babon dia kata tahun depan ni dia nak buka. Tapi kalau tak siap, duit tak cukup, nak buka tak boleh. Tapi dia hari ni, bapa duk niat bulat-bulat, tahun depan ni dalam mana dia nak buka. Sebab tu lah saya kocok belum siapa dia tahun depan ni, pakat tolonglah ibu bapa. Sikit kalau kita 100, 200, 50, 20 kod, mudah-mudahan dah kita akan dapat cepat buka, cepat belajar, cepat ngaji, anak kita, cucu kita boleh mari atas sini dan juga boleh jaga hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu lah hak besar sekali ibu bapa. Sebab itulah saya pun nak kecek panjang pun tak kita tak boleh. Soalan ada lagi tu. Tu dia. Soalan ni kita serah kepada bapa kita lah. Soalan tu kita serah kepada bapa kita. Siapa dia ada soalan nak tanya, berasa nak tanya, terlekat masalah ha puasa ke laguana, atau ha zakat fitrah ke laguana, ha zakat harta ke laguana, boleh silakan tanya masuk, insya-Allah bapa kata kalau dia boleh jawab dia jawab. Kalau tak boleh jawab kita tanya Tok Guru hak tinggi-tinggi lagi. Ya ada Tok Guru hak tinggi-tinggi lagi. Lalu itulah saya pun tak boleh buat masalah. Mudah-mudahan kita bakal tolonglah sikit banyak pada malam ni sebagai kata untuk bank akhirat kita di bulan Ramadan, malam yang ke-12 Ramadan. Memanglah sedekah Ramadan ni
Tak serupa dengan sedekah lain daripada bulan Ramadan. Satu kau Allah Taala bagi 700,000 kau. Masya Allah, banyak ibu bapa. Allah tulah kita bakar-bakar sokonglah sikit sebanyak. Mudah-mudahan pondok bapa kumat kita ni cepat buka, cepat boleh mengaji, cepat boleh belajar, dapat boleh jaga hukum ahkam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saya pun telah lewat masa serahlah majlis ni sebagai soalan jawab dari bapa kita ataupun ibu bapa kita buat nasihat sikit ke guna Ustaz. Tak apa dah. Boleh sikit mukadimah. Mukadimah untuk sikit. apa mukadimah sikit. Sikit sementara. Belum kita nak baca soalan dah. Alhamdulillah insya-Allah. Persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ramadan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa dan kaum muslimin muslimat. Dan saya tak terlupa kepada pembantu saya daripada stesen radio Raudatul Jannah, radio Masjid Besar Wilayah Jala, daripada Ustaz Zaki kita dan juga Ustazku Abdul, yang mana bersama dengan majlis live kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bagi sebarai agama kepada ayah ibu kita, kepada kaum muslimin muslimat tentang ibadat puasa di dalam bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami di atas nama Pondok Dar Al-Ansar ataupun Pondok Benar Baru Mukim Posing daerah Merang Wilayah Jala, banyaklah ucap ribuan terima kasih kepada bapa-bapa dan ibu-ibu dan kaum muslimin muslimat yang mana bagi bantuan, bagi sokongan kepada pondok kami di sini, dapat membina, dapat membangun tetapi belum siap lagi. Maka pada malam ini kita buka sebarai kita ni supaya nak memungutkan bantuan-bantuan demi untuk nak menyudahkan bina-bina yang belum lagi siap. Maka dengan perjumpaan kita pada malam ini kita ada soal jawab. Ada soal jawab, apa sahaja yang ada soalan boleh jawab, kita jawab. Kalau tak boleh jawab, kita tangguh kepada tok guru kita di belakang pula. Maka sekadar itulah saya nak serah mic ni kepada Ustaz Zaki kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih pada tuan guru Baba Haji Kumat Urdun. Kita jawab pada sekarang ni kita ada masa lagi 40 minit. 40 minit masa ni kita nak beri penuh pada adik kakak. Jadi lepas pada kita maya tarawih tu kita klik duk sembang lah. Sembang di rumah tu dia kerana begitu kita penat, begitu kita letih ke. Kita rasa letih, rasa tak gerak, sementara nak tidur. Sebab itulah kita sendiri tiga-tiga ni jong. Kerana ikut amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal tidur malam ni. Kerana Nabi dalam bulan Ramadan tak kira siang hari, malam pun Nabi kurang tidur. Nabi kurang tidur malam, Nabi kurang tidur siang hari dalam bulan Ramadan. Lepas tu Nabi banyak istighfar. Jadi kita janganlah ikut sikit sebanyak rancangan agama ni, belahlah tengah malam sikit pun. Malam ni kita dengar pukul 3:30 tarikh kita dengar pula. Jadi semua tu kebajikan untuk kita. Adik kakak yang masuk maridah tu tolong tekan sebar atik tolong tekan share atik. Semoga adik kakak di mana saja tak boleh tengok tu boleh dengar hak agama ni. Kita nak baca soalan. Kita nak baca soalan. Sekarang adik kakak nak telefon, rasa tak sedap nak tanya dalam komen Ustaz. Tak pandai. Jadi ada di antara Ustaz dah. Mak tak pandai nak tulis. Mak tak pandai nak tulis. Cucu tak pandai nak tulis. Lalu tu telefon mari tak apa. 092 515 44 0. 092 515 CC60. Kita boleh telefon mari juga. Kita tak dah telefon ni untuk nak jawab timur soalan adik kakak. Bimbang takut kita tu tak puas hati. Tak puas hati nak tanya komen. Lalu tu boleh buka, kita nak telefon pun boleh. Sekitar ada 200 orang ada ikuti ni. Mudah-mudahan kita boleh penjelasan yang begitu jelas sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum Baba. Bagi salam dululah. Ambo nak tanya Baba ni. Jadi ambo ni nyakit lelah Baba. Lelah ni. Lelah ni makna kata tak ada nak nyawa lah kadang-kadang. Kalau mari sejuk kot nyawa tak habis. Kena pakai oksigen ni. Oksigen. Nak tanya apa hukum Baba
Jadi kita duk nyawa dengan oksigen tu apa hukum dalam bulan Ramadan? Nak tanya puasa kita tu adakah sah ke tak ada sah? Nah, satu soalan berkaitan dengan oksigen. Lepas tu soal lagi, kadang-kadang bomo tu kata tak pandai dengan oksigen babawi. Kadang-kadang bomo ubat jenis pecek tu. Pecek buh lewah lidah ke, pecek buh serap. Air lah masuk dalam mulut apa? Air ubat tu. Pecek perah masuk serap sampai kelak tekak tu rasa kelak-kelak. Lepas tu kita telah tu apakah hukum puasa Ramadan kita apa? Nah, ni dua dah. Yang pertamanya pun dengan oksigen hak katuk di hidung nyawa bunyi frong-frong tu sah. Duanya pecek ubat. Orang nyakit lelah ni ada ubat. Ya cik Tailin dia panggil. Tu dua hukum ni macam mana? Supaya ada hukum dia. Kaitan dengan puasa Ramadan kita saat ni tu. Tu soalan yang pertama. Alhamdulillah kita dengar babawi penjelasan. Silakan. Ya, terima kasih di atas soalan ayah kita tu deh, sakut paut perubak di dalam bulan puasa. Lebih-lebih lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada menyakit lelah. Jadi masalah kita semua masuk di dalam mulut kita, masuk dalam tekak kita tu. Hak tu dalam bahasa ulama, bahasa ulama ni tu ya masalah barang hak nak masuk di dalam tubuh badan kita. Dalam bahasa Arab ia panggilnya satu hak benda hak boleh masuk hak itu ia panggil ain, so lagi ia panggil athar. Nah, athar ni iaitu jenis kesel-kesel tu. Athar. Ain ke athar. Jadi di situ kalau semua kita kata sepengat semua tu setengah-setengah daripada bomo dia kata hak tu masuk dalam kata athar. Kalau kata asar ni setengah daripada tok ekoh tak ada gapo. Satu pendapat dia. Jadi hak tu dia kata kalau ain ni pakai batas lalu dah. Kalau ain batas lalu dah macam kita kata jenis makan ni ataupun jenis minum ni, jenis air ke gapo, hak tu dia kata batas lalu dah. Sebab hak tu masuk dalam kata ain. Adapun asar ni pesing semua jenis kita kata jenis supaya supaya asak kita kata deh. Jenis-jenis tu asar ni. Jadi hak ni setengah daripada ulama dia tak hukum batal. Tetapi kita mazhab Syafi'i ni, kerana dalam bahasa ulama kita dia kata masuk suatu dalam rongga hak terbuka dengan masuk suatu dalam rongga hak tidak terbuka. Hak tidak terbuka dalam mazhab kita ni dia tak batal. Macam kita pocok air garam. Pocok air garam kita ada uzur, kita demam, kita gapo, kita pocok air garam. Maka pocok saat ni tu dalam rongga hak tak terbuka. Macam kulit kita ni, kita pocok. Masuk suatu juga. Air garam ni banyaklah air garam tu. Jabir. 2 jabir, kadang-kadang 3 jabir, 4 jabir. Manakala masuk dalam rongga tidak terbuka, rongga tidak terbuka dengan maknanya bukan lubang. Bukan lubang, dia pocok masuk perah tu. Jadi hukumnya di dalam bahasa tok pekoh dalam mazhab kita tak ada gapo. Dengan sebab masuk dalam rongga hak tak terbuka. Kalau rongga hak terbuka ni dia kira kata batal. Dia kira kata batal. Jadi walaupun banyak sekalipun dalam rongga hak tak terbuka macam pocok air garam ni tu dia tak batal dalam mazhab kita. Kita pocok jabir, 2 jabir, 3 jabir, dia kira kata tak batal. Dengan sebab masuk dalam rongga hak tak terbuka. Kalau rongga hak terbuka macam lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, lubang sebelah lek kubur dubur tu, dia kira kata batal. Lepas tu dalam bahasa ulama, jadi kalau kita tengok di situ tu, bahasa masalah asar ataupun ain saat itu kita tengok masalahnya benda tu benda nipis sangat, halus sangat. Masalah asar ni kesal sikit sangat. Walau bagaimanapun kalau kita nak ihtiyat tu molek. Kita ihtiyat molek. Di sisi ulama tu ya khilaf mata dah. Kalau ain tak ada khilaf. Ain tu sudah ittifaq. Batal. Kalau asar ni ya khilaf. Setengah mereka kata batal, setengah mereka kata tak batal. Hak tu orang panggil dalam pendapat ulama. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i ni kalau kita nak ihtiyat lebih molek. Kita ihtiyat lebih molek sebab ia masuk dalam rongga hak terbuka. Ya semua dalam rongga hak terbuka. Walaupun ada ulama kata tak batal. Tapi kita nak ihtiyat, kita berasa kata benda tu masuk dalam payah segar lalu dah. Bos dia pun masuk tu, dia segar lalu dah.
Nah, segar dah walaupun benda tu asar. Jadi asar ni duk khilaf lagi. Nah, duk khilaf lagi. Tapi kita nak ambil ke sebelah lek ihtiyat lah. Ambil sebelah lek ihtiyat, kita pergi ke sebelah lek batal, kita boleh jaga. Kerana dia masuk dalam rongga terbuka. Kalau dia mari sapu sebelah lek luar kulit ni, kita berasa hak tu tak batal. Nah, supaya kita duduk dalam sejuk molek, segar molek. Dia tak ada masuk dalam perut dak hak tu. Tu orang panggil tak batal hak tu. Itulah lebih kurang deh. Kita nak halusi lagi, nak detail lagi tu, kita cari tok-tok guru hak mursyid lah. Tu dia. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Tu penjelasan dah di antaranya. Kerana ya ada beza tu, asar dengan ain tu ada beza. Nah, kalau asas macam mana orang duk masak dapur lah. Orang duk masak dapur, siung terlalu siung bau sedap bau sedap. Tak tahu rasa tu. Hak tu dia tak ada maksud, tak ada mengenyekkan. Alhamdulillah. Jadi kita ada telefon masuk apa deh? Kita tengok telefon nanti insya-Allah. Ni ada soalan ni boleh hadirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz, wi jelas nombor apa? Lek Cibanci. Dia tak cerai dah tengok atas lu. Tu 932. 932. Tanakan Kurung Thai dah 932. Ya, situ tahu lek bunga 4 ekor tu tak cerai. 932 343 Betul? 0501. Oh, dia tak cerai 5 tu 7 ke 3 ke 5 dia tak cerai situ. Ya. 05 0501. Ya. Lepas tu kalau itu isak tak apa lagi dah. Tak ada gapo, boleh bila-bila pun tak ada gapo, boleh insya-Allah. Ustaz doa semoga Tuhan murah rezeki. Amin ya rabbal Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa pahala kepada ayah ibu yang telah meninggal dunia. Jadi wakaf sedekah jariah, lepas tu jadi amalan anak yang soleh pula. InsyaAllah. Terima kasih Kak Diana. Adik kakak kalau berasa nak telefon pun tak apa. Nah, telefon mari Ustaz. Saya tu sudah undah mari Ustaz 1000 masuk dalam bank ni. Tak apa juga. Ya, kalau kita royak di telefon tak ada dia tahu kita duduk mana. Nah, tapi kita royak tu untuk nak wi ke apa, nak wi gemar okey. Aku nak wi juga Ustaz dah wi 500. Aku nak wi 100. Ya kita berlomba kok ni ya tak salah dalam agama. Nah, fastabiqul khairat, ayat Quran dah sebut. Nah, maka berlomba-lomba lah dalam hal kebaikan. Lalu tu kita ada peluang ni, kita boleh wi lah. Nak tahu di mana kita sedekah sudah malam ni 1000, esok Tuhan panggil kelik kita. Allah, maka kita di bawah naungan ni lah. Dia kata, kalau Tuhan panggil kelik, so tak mau dekah lah ni. Bukan maksud gitu. Neroyak kata, labarnya kita. Sebab tu Tuhan royak dalam Quran, Nah, Tuhan royak ke apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan royak dalam Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Mung infaklah, mung sedekahlah harta hak kuwi ke mung. Bukan harta kita, duk kita ni. Dalam bank kita, dalam banci kita, bukan hak kita. Cumanya tu hewi kita jaga semata ya. Nah, tu hewi jaga semata ya. Sebab tu Tuhan kata, mudekahlah harta yang kuwi kemung. Nah, apa tu? Min qabli ayyati ya ahadakumul maut. Buat saat ni tu belum pada siapa masa sore kamu saat ni kepada mati. Sebab gapo dia siapa ajal mati ni, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia siapa masa nyawa duduk di ghar-gharah saat ni. Dah dia siapa masa dekat-dekat nak mati saat ni, kita baru nak minta ngayuha dengan Tuhan. Nah, laula akhartani ila ajalin qarib. Allah kau baiknya Tuhan kalau mau panjang sikit umurku ya Allah. Aku nak dekah. Buat apa kita tak minta moga lain? Buat apa kita tak minta moga lain? Ya tu amalan sedekah ni besar sangat. Sebab Nabi sebut. Nah, Nabi sebut mula-mula sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Pas kita ni tak yang hidup atas dunia ni, ayah ibu kita tinggal banyak mana harta kita. Tinggal dengan kebun dia, tinggal dengan tanah pitu. Mari kita jadi hak kita ni boleh saka. Lalu tu kita ingat boleh Ramadan, boleh lain tak ada dah, sibuk kerja. Nah, di jiuh dia gapo tak ada dah. Nah, ni malam-malam lepas tarawih kelik duk nyanda buka tengok baba kumat duk wi penerangan ni, berasa nak dekah tak weh. Kita sedekah mari 1000 masuk dalam bank, maka 1000 saat ni ganda. Nah, 100 hingga sampai 700 tu ganda.
Allahu Rabbi besar sangat ganjaran sedekah saat ni. Sebab itulah adik kakak yang sedang ikuti. Nah, yang mana kalau ada wasa nak kongsi sama nak tanya soalan, boleh kita tanya soalan. Nah, berkaitan dengan soalan-soalan ni. Soalan apa? Soalan tentang amalan bulan Ramadan kita. Nah, lalu tu tarawih babatullah sudah penerangan minggu lepas ke? Nah, mana boleh pahala qiyamul lail, mana boleh mai pahala tarawih saja, kita sudah bagi. Jadi kita mari ikut rancangan ni bukan saja dak. Nah, lalu tu adik kakak yang sedang ikuti, yang masuk mari tekan share. Nah, tekan share, lepas tu ikon bank tak pay tu kita boleh nak hantar masuk. Nak hantar malam ni selalu ke, nak hantar esok pun tak ada gapo. InsyaAllah kita ada lagi masa setengah jam untuk nak bagi penerangan pada adik kakak berkaitan dengan amalan-amalan bulan Ramadan. Assalamualaikum baba. Ni soalan yang kedua hari ni Ustaz dah. Nah, Assalamualaikum baba. Nak tanya sikit ni, masalah no duk bunyi-bunyi katanya orang bel subuh dah. Kalau air duk gelah kok perhabis air tu tak apa. Kalau dak makan ubat cimanis lagi boleh makan ubat. Orang duk bel kiyuh-kiyuh dah masjid tu. Dia mau kata kalau duk makan dah makan wisudah lah. Tu nak tanya kok mana so hak nu kata tak batal. Kerana hak ni kata batal puasa kok mana wabah hak mana so jelasnya. Nah, jadi sebenarnya ayat Quran tu kalau tengok jelas dah tu hawi penerangan. Nah, benih putih, benih hitam. Tapi nak dengar juga ni boleh jadi hak masuk dengar. Baru dengar boleh jadi ni. Kerana duk wera juga dalam channel, banyak channel tu. Nah, hak makan tu duk makan lah. Duk makan sampai kan moga orang kata boleh. Apa nak tahu jelas boleh ke tak boleh. Tanya dah tahun lalu Ustaz dah soalan ni. Tapi nak tahu pula kerana amalan setahun sekali ni tak. Nak tahu pula tahun ni macam mana hukum dia. Nah, setara mana lepas tu hak kata hadis dengar kata ada masa sahabat ben Nabi tu suruh makan tu ben gapo. Nah, maka tengah ulama kata ada ben musaharak, ben gerak makan sahur. Ada juga kata gitu. Lepas tu hatulah. Jadi kita ni nak tahu jelas macam mana. Kalau tak boleh kok kita nak jaga awal. Kalau boleh kok kita nak gerak makan lagi. Nah, masuk waktu subuh dah. Nah, lepas tu benih putih dah lu kecek mudah-mudah tu waktu subuh tu. Ni soalan yang kedua apa insya-Allah. Silakan. Ya, terima kasih di atas soalan ibu kita tu deh yang soal sakut pauk makan ni duduk dalam mulut ataupun kita duduk makan ubat lepas tu duduk nak minum air saat ni tu. Nah, dalam masanya kita sudah sapa dah waktu fajar. Jadi dalam ayat Quran yang mana kita sudah lalu dengan ayat tu, iaitu di dalam surah Baqarah ayat 187 tu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Itu dia. Wa kulu washrabu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Minal fajri. Maknanya yang kita duk kecek, yang kita duk tanya tentang makan, kita makan. Nah, minum kita pun minum. Hatta yatabayyana, minum makan sehingga makan dan minum saat itu makan olehmu. Nah, minum olehmu. Nah, washrabu hatta yatabayyana, sehingga menyata bagi kamu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Nak ayat kata benih tu, benih hak kita duk buat jahit tu, benih warna putih. Nah, benih tu warna putih. Tetapi gelak malam ia nampak hitam. Benih tu ia nampak hitam. Bila gelak ia nampak hitam. Benih tu warna putih. Tapi kerana malam, kerana gelak tu ia nampak hitam. Nah, ia nampak hitam. Lepas tu kita boleh makan kerana dalam keadaan gelak. Kerana kita duduk dalam masa gelak lagi. Masa gelak lagi. Ni orang panggil lafaz kinayah. Lafaz kinayah. Kinayah daripada kita duduk dalam gelak lagi, duduk dalam malam lagi. Lepas tu sehingga mana? Sehingga nyata benih putih daripada benih hitam. Maknanya asal benih putih, lepas tu ia gelak. Bila gelak ia nampak hitam.
manakala cerah mari, nah sudah sapa dah waktu fajar, maka ya zahirlah benih hak putih saat itu, nah kepada putih. Tu daripada kita tengok tak tahu kata warna gapo sebab dia gelap. Manakala sudah nyata dah kata benih ni warna putih benih ni. Kau tadi tak nampak kata warna putih. Kerana dia gelap. Ni orang panggil kinayah daripada sudah sapa dah waktu fajar. Bila sapa waktu fajar kena berhentilah. Kena berhenti. Maka kita ni bila sapa waktu fajar, orang panggil kinayah daripada sudah masuk subuh dah lah. Orang duk bai kia orang duk bai dah, kita duk mamuh lagi berat nak habis. Ataupun kita duk minum air duk gong nak habis dalam gelas kita tu. Maka tu tak terjamin dah lah. Tak terjamin. Jadi kita saat itu air duk dalam tekak orang duk bai saat itu, manakala kita saat itu nak habis air dalam gelas tu, jadi puasa kita tu, kita nak hukum di sini, kita kata puasa tu tak sah dah lah kita tu. Puasa kita tu orang panggil tak pakar dah lah. Lepas tu balas mana tentang hak kita dengan ibadat puasa, wajib kita berak. Padahal kita tak sah dah puasa kita. Lepas tu tentang hak daripada makan, daripada minum, daripada syahwat tu wajib petula juga. Jadi wajib juga. Wajib berak. Kalau batal dah tu. Walaupun wajib batal dah pun wajib berak. Bukan sunat berak dah. Wajib berak. Kita boleh makan dah lah. Makan tu ya orang panggil dengan sebab dia batal dah. Kalau kita kira dia tak ada puasa dah lah hari tu. Tapi tak ada puasa pun wajib berak. Wajib berak. Ya, wallahu taala alam. Ustaz Afdal, soalan dah. Ni soalan dah weh. Ni soalan. Kita ada lagi masa Ustaz, 20 minit lagi. InsyaAllah masa kita 20 minit ni nak bagi soalan dah. Ini alhamdulillah satu soalan yang masuk ni berkaitan dengan panggil zakat terah lah boleh. Jadi kata assalamualaikum babo, kita saya ni ada anak neure. Dia 7 bining. Tu dia. Anak ni 7 bining. Jadi yang 7 tu bining lah. Tu bukan 7 bining. Belik oleh. Tadi belik. Anak neure. Yang 7 tu bining. Kalau bila dengan ayah tu ada 8 ayah. Lepas tu kalau kira mari dia tu ya tu suasana kehidupan rumah tangga tu sangat-sangat dia oleh fakir miskin lah deh. Ada tok laki lah tu. Ada. Lapis tak laki dah tu. Anak ni 7 bini lapis tu laki. Dia lapis orang lah. Tak ada tok laki atas tak ada lagi. Mana ya. Tu dia habis. Lepas tu soalan yang naknya ya ni sebagai kata orang fakir miskin lah. Lepas tu dia ikut ceramah-ceramah tu ni dia dengar lah zakat terah ni, dia berasa nak juga zakat terah. Tapi oleh kerana lapis kata ni dia rasa berat bagi dia. Lapis kata ni kitanya suka tu sikit ya, bagi orang kaya tak apalah. Bagi orang tak ada ni saya kata lapis kata segatai tu pun kadang-kadang mengakak. Lalu itulah saya tanya masalah zakat terah ni apa? Adakah wajib bagi dia ataupun bagi dia tu keluar sekadar yang mampu? Ke lagu mana? Zakat terah tadi dengan hak keadaan dia tu fakir miskin. Tadi dia nak keluar tapi tak ada hak, tak ada mampu ni. Lapis kata. Lapis kata lah. Lalu segate 70 dengan 590. Siap. Mati kaki apa? Lepas tu bagaimana? Ni cuba bapa bagi penjelasan sikit. Mudah-mudahan soalan ni dapat cerah kepada abang dia tanya tu dah. InsyaAllah. Ya, terima kasih di atas soalan abang kita yang soal tentang anak ramah tu. Jadi tanggungnya tu beratlah atas kita. Mana kita sendiri lagi dan isteri kita lagi dan anak-anak yang duduk di bawah nafkah kita saat itu, anak yang belum balik saat itu masih lagi duduk di bawah jaga kita, bawah nafkah kita. Maka kita kata di situ anak berapa orang ni orang? Anak ni orang. Jadi 7 dengan isteri. 7 dengan isteri. Jadi beratlah. Jadi 8 dengan dia sendiri. 8 dengan dia sendiri. Maka dalam mata hadis yang mana kita selalu dengar daripada sepotong hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu taala anhu maqal, dia kata apa hadis ni, dia kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin
maknanya di sini telah fardu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akal zakat terah ni. Nah, daripada Ramadan ke atas manusia. Nah, satu gantang daripada tamar ataupun satu gantang daripada gandum. Ala kulli hurrin, atas tiap-tiap orang merdeka, orang bebas. Nah, au abdin ataupun hamba. Hamba pun wajib juga. Nah, orang merdeka tu juga dah wajib. Hamba pun wajib juga. Wajib juga. Kalau kita kira hamba ni Tuhan beri kemudahan banyak supaya kita kata Jumaat. Jumaat ya tak wajib pak kita nak bila dia tak boleh. Nah, walaupun dia tu Islam dah, tapi di sini tak wajib. Sebab zakat terah ni dia panggil zakatul abdan. Zakat sakup paut dengan tubuh badan. Tubuh badan kita kecek mudah-mudah supaya kita duk kena bayar pasi ni lah. Pasi manusia lagi, pasi orang lagi, pasi tanah lagi, pasi tu, pasi ni kutik bayar, kena bayar semua. Ni pun hak agama ni kena bayar zakat terah. Nah, zakat terah ni kena bayar. Patut tiap-tiap orang. Sebab duk atas bumi Tuhan ni kena bayar belaka. Bukan dia motor orang kaya je kena bayar. Orang sok tak ada kena bayar. Kena bayar belaka. Orang bebas kena bayar, hamba kena bayar, lelaki kena bayar, perempuan pun kena bayar. Dia kata zakarin au unsa, sagirin au kabirin. Rakyat kata kanak-kanak ataupun orang tua kena bayar belaka. Minal muslimin. Asalkan orang ni dari kalangan dari orangnya daripada orang muslimin. Kalau orang Islam wajib kena bayar belaka, tak ada kira lah lapisan mana. Kalau kata gila hilang akal pun, nah bodoh pun kena bayar. Kanak-kanak pun kena bayar. Tak ada kecuali. Tiba-tiba nah bagi orang yang ada tanggungan tu, macam kita kata ayah kita, bapak kita. Nah, dia ada isteri, ada anak-anak lagi, ramai lagi. Pas dia tu tak ada boleh kerja, dia tu masuk dalam kata orang pakai. Nah, orang pakai macam mana dia nak keluar zakat. Lebih lagi orang panggil banyak orang tu pula kau teruk lagi bawa diri pun tak gerak dah. Maka balah mana tu. Hak tu nak royak kata syarat agama tu duduk situ dulu. Nah, agama duduk situ dulu. Cuma atas dia lah dia kuasa ke dia tak kuasa. Pada malam raya tu malam wajib. Nah, dalam mazhab Syafi'i kita ni awal Ramadan tu boleh dah. Harus dah. Nah, awal Ramadan, 1 Ramadan tu boleh dah dia nak keluar zakat terah. Lepas tu nak royak kata wi masa luah. Nah, wi masa luah. Sebab dia orang susah ni dia boleh usaha cari dah lah. Nah, masa 1 Ramadan tu boleh dah. Mari siapa pada malam akhir saat ni tu malam yang wajib. Dia panggil malam wajib malam ni. Dia tak ada boleh keluar juga. Kata dekat-dekat nak semaya. Nah, masa tu masa fadilat, masa afdal. Masa afdal. Belum tu imam nak sejadah. Belum pada tu imam nak semaya. Nak akad takbir raya tu. Tu orang panggil masa tu masa afdal. Tapi dia tak ada boleh buat juga. Tak boleh buat saat ni tu semaya. Semaya sudah, lepas semaya tu hukumnya makruh. Tanggung makruh pula dah. Hukum makruh. Tak boleh buat juga masa tu. Lepas tu lepas semaya hukum makruh, tapi duk isyak ke tu. Isyak ke tu. Nah, esok pula tu hukum dia haram dah. Tanggung haram lah ni. Orang panggil tanggung dia haram dah. Tetapi ke atas orang yang susah macam ni, Tuhan tak hukum macam supaya kita duk kata ni. Tak ada tekan ni. Sebab apa? Sebab dalam ayat kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati. Nah, la yukallifullah tidak memberati oleh Allah. La yukallifullahu nafsan akan manusia ni illa wus'aha, kecuali sekadar mana dia kuasa. Dia ada kuasa setara mana, dia nanti bayar bila dia gagah. Bila dia kuasa. Pasal wajib dia wajib situ. Wajib situ dah. Pasal wajib dia tanggung. Jadi dia tanggung di qada dulu. Dia tanggung di atas qada dulu. Bila kuasa wajib. Misalnya ada orang mari sedekah kepada dia. Mari sedekah, orang sedekah kepada dia. Demo tu mari sedekah, demo ni mari sedekah, cukup lapar. Nah, cukup lapar wajib dia. Boleh wih lapar tu dah. Boleh wih dah. Kalau misalnya kata demo wih pak je. Misalnya pak lah deh. Pak. Demo wih sedekah pak kata je. Pak kata je. Ada lagi pak orang. Ya. Gua nak tu. Ada lagi pak orang. Dia tengok masa tu dia sangat-sangat berhajat kepada makan dak. Sebab dia ni berhajat pada diri dia nak makan. Iyalah ya.
Hak tu will pas tubuh dia, hak dia kena makan tu. Misalnya segatai. 3 gatai wajib. Wajib. Tiga hati tu. Hak segatai tu orang panggil sebab dia nak jaga diri dia. Sebab ayat Quran kata wala tulqu bi aidikum illa tahlukah. Mu jangan capak dirimu kepada kebinasaan. Ya. Maknanya siapa kamu siapa apa tu syarat dia tak bui pula. Tasir pula gitulah. Hak tu mu lepas tubuh mu tu. Hak nu mu wajib. Hak 3 gatai lagi ada orang mari pula. Wajib pula. Ya. Mana kena wis itu jugalah. Ya. Ada pun nak qada. Tu. Wallahu taala alam. Alhamdulillah tu satu soalan lah. Jadi masa luah benar lah dah. Masa luah benar. Jadi nak oyak tu waktu yang harus kuat zakat fitrah ni jak 1 Ramadan boleh dah kita nak bagi. Nah, kan cai zakat fitrah zakat badani เนี่ยก็คือข้าวสารคนละ1ลิตร1ปีน่ะใน1ปีคนละ1ลิตรนะครับบุแก่4ลิตรnah 4 lit ก็คือ1กันตังsatu gatai deh seorang ni dia panggil zakat badani คือคำถามเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามี8ชีวิตในครอบครัวแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยการที่จะหาของกินเนี่ยก็ยากลำบากอยู่แล้วแต่ศาสนาก็ได้มีบทบัญญัติให้เราเนี่ยจ่ายซากาตด้วยซึ่งครอบครัวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยไม่สามารถและก็ไม่มีที่จะจ่ายซากาตและจะต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือนะครับเวลาที่ดีที่สุดในการที่เราจะให้ซากาตเนี่ยก็คือเวลาอัฟฎอลเนี่ยก่อนที่อิหม่ามจะขึ้นละหมาดวันอีดิลฟิตรีนะครับเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็เวลามักรุฮ์หลังจากอิหม่ามเสร็จละหมาดวันอีดแล้วก็วักตุฮารอมเนี่ยก็คือเลยวันนี้เข้าไปวันพรุ่งนี้แล้วเข้าเป็นวันที่2เดือนชาวาลแล้วก็ถ้าไม่มีอีกเนี่ยก็ต้องรอต่อไปนะแล้วก็ถามว่าซากาตตรงเนี้ยคำถามที่ต้องถามอีกครั้งหนึ่งบาบอถ้าไม่มีเลยจากวันอีดิลฟิตรีเนี่ยเราต้องกอดอจนถึงมีขอบเขตไหมที่เราต้องกอดอหรือว่าถ้าเราไม่มีหลังจากอีดิลฟิตรีแล้วเราจะเลยผ่านแบบนั้นหรือว่าต้องกอดอด้วยnak tanya zakat terus saat ni tu lah. Saat ni baru penjelasan. Nak tanya sikit lagi nya, adakah wajib qada juga? Kalau tak ada. Nah, kalau gi ada lepas pada raya dah. Lepas pada raya Idul Fitri, gi bulan Zulkaidah, Zulhijjah tu baru boleh berah dan mari dekah kita ataupun ada rezeki Tuhan bagi. Adakah wajib kita kena qada terus saat ni hak lapis gatal dalam rumah kita tu. Lepas pada Ramadan lepas gi ngaji tu sebab kita tak ada kuasa. Tu tanya soal lagi, adakah wajib qada? Ya, tambah Ya, terima kasih di atas soalan. Jadi manakala benda tu wajib, nah sakut ke atas orang hak tak keluar tu, dia tu dibilangkan mukallaf. Nah, orang hak kena tekan kerja agama. Jadi masa tu kerana dia tak ada. Bila dia ada wajib. Wajib jadi tak gugur lah wajib dia tu. Tak gugur lah. Ya. Alhamdulillah ก็คือคำตอบเนี่ยเรานี่เป็นหนึ่งในมุกัลลัฟอยู่แล้วนะครับก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือเป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณสามีคุณสามีต้องแบกให้ภรรยาแล้วก็ต้องแบกทางลูกๆด้วยแต่ลูกๆเมื่อกี้ถ้าลูกๆเลยอายุ15ปีแล้วเนี่ยลูกๆมีงานทำมีโน่นนี่นั่นเนี่ยลูกๆสามารถจ่ายเองได้ไหมsatu คำถามพ่วงนะ sebab ya ada yang tanya ayo ibu patut ada anak ni lapar sungguh tapi lapar ni 3 orang ya belum akhir balik lagi ataupun 3 orang ni baru duduk dalam sarung ayah ibu duduk ngaji lagi patut hak 4 orang lagi tu boleh kerja belakang dah boleh tok lelaki belakang dah anak tanya kena tok lelaki kena pikul juga ke ayah kena pikul juga ke kita boleh wis diri dah tu abah nak dengar jawab pihak abah. Ya. Terima kasih di atas soalan tu. Ya. Bila sudah balik dah, bila dia sudah balik nitik pawak, jadi dia kita orang panggil lepas dah daripada ibu bapa tu. Ibu bapa tak payah mari cara nak mari duk tanggung orang panggil perkara wajib ke atas anak saat ni tu tak lepas dah lah daripada ibu bapa tu. Habis dah lah tanggungnya dia tu habis dah. Ya. Hak 3 orang hak sudah balik dah tu habis dah. Ya. Hak tak sapa balik lagi tu. Nah, hak tak sapa balik lagi tu kewajipan tanggungnya hak ni tu dak tayah. Ya. Wallahu taala alam.
Alhamdulillah. Itu Panjang. jelas tu. Penjelasan tu nak ayat Ustaz dah. Ada apa lagi Ustaz dah? Ya baik, alhamdulillah ni tu sebagai jawab masalah zakat fitrah lah, oleh kerana masa dia musim ria ni nak turun ni tu kena tanyalah. Jadi soalan yang mana bapa jawab tadi tu sudah jelas lah. Kita sebagai orang kemampuan tak ada kita cerah lah. Oh masya-Allah, dia tukar tidur malam raya tu tak tangan tak lahir tak ke. Oh dia guna ni. Saya lagi kuat temu. Sebab tu lah orang tak ada ni tak ada sengoti. Tak ada sengoti, tapi ni kira tu orang ada ni sekali lah kali go pergi dah. Sebab tu lah jawab bapa tadi tak usah mikirlah. Tak tangan tak lahir lah, lepas tengok jawab bapa ni alhamdulillah. Jadi segar hati dah. Ada bila kita qada lah. Tu dia. Alhamdulillah. Jadi soalan yang masuk ni pula dia tanya ni. Ni pasal asmaya tu tak atur lah kita baca lah dah. Dia tanya assalamualaikum abah. Anak tiri perempuan. Anak tiri perempuan dengan bapak tiri adakah jatuh wuduk Ustaz? Anak tiri perempuan dengan pak tiri. Tasawur boleh gambar Tasawurnya makna kata gambar kita Ustaz. Tasawur gambar. Kita ni bini sore. Nah, bini lah kita bini sore tambah saat ni tu tambah. Okey. Lagi kau cibitu lah. Nah, kita bini sore lagi, bini saat ni tu bini kita tu ada anak tiri. Anak perempuan lah. Jadi kita ni di bangsa pak tiri lah saat ni. Kita bini dengan mak saat ni ada anak tiri perempuan. Ada anak ya. Lepas tu kita pak tiri dengan anak tiri perempuan tertanya batal wuduk. Tu. Tasawur. Takut tak nampak gelak-gelak ni. Insya-Allah. Ya, terima kasih di atas soalan ibu kita tu yang soal tentang anak tiri. Anak tiri perempuan dengan pak tiri. Waktu tu masuk dalam ayat kata, ayat di dalam surah An-Nisa ayat 23 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi di sini wa ummahatu nisaikum dan ibu-ibu bagi isteri-isteri kamu. Hak lain hak kita naknya waraba ibukumul lati. Robibah ni anak tiri kita perempuan. Misalnya kita boleh seorang perempuan ada anak perempuan dah. Maka anak perempuan tu jatuh dah asmaya dengan kita. Tu jatuh ke tak jatuh tu orang panggil apabila kita ambil ibu dia saat itu. Syarat dia nak jatuh tu kita kena dukhul ibu dia tu dulu. Kena tidur dengan ibu dia tu dulu. Kena jimuk dululah. Cik mudah-mudah dukhul tak reti pula. Ya, dengan ibu dia tu. Baru dengan anak dia ni tu jatuh. Itu tak jatuh. Ya. Kalau kita tak ada dukhul lagi dengan ibu dia, kita sekadar kata nikah saja dengan anak dia tu jatuh. Jatuh asmaya. Kalau tak dukhul, tak jimuk. Tak jimuk. Ya. Maknanya sakut dengan dukhul. Sakut dengan dukhul. Sebab dia orang panggil Tok Pekoh ni fuqaha ni dia buat kaedah pula di situ dia kata al-aqdu 'alal bint yuhramu 'alal wad dukhul 'alal yuhramu 'alal bint. Jadi nak royak kata al-aqdu 'alal bint, kalau kita pergi akad nikah ke atas anak perempuan dia, maka ibu dia tu jadi mahram kita. Ibu dia tu jadi tok tua kita dengan atan umat. Nah, kita nikah dengan anak tina dia, ibu dia tak jatuh asmaya dengan kita. Tapi apabila kita pergi nikah dengan ibu dia, tak sudah lagi nikah saja, kena dukhul dulu. Baru tak jatuh asmaya dengan anak perempuan dia. Sebab itulah kalau kita nikah dengan ibu dia, kita tak ada dukhul lagi. Boleh kita cerai ibu, kita ambil anak pula nikah. Nikah dengan dia. Maknanya kata dengan dukhul tu. Ya sudah dengan dukhul. Kalau ibu ni ya sudah dengan dukhul. Kalau anak tak dukhul pun tak apa. Ibu tu jadi tok tua kita. Jadi tok tua kita. Tu. Ya. Wallahu taala alam. Jadi penjelasannya kalaulah kita bini dengan mak, janda lah kita kecek mudah-mudah bini dengan mak ada anak tiri perempuan. Jadi kalau kita bini dengan mak saat ni, kita tak ada jimuk mak lagi. Makna kata dia cerai dengan mak saat ni kita boleh ambil anak.
Nah, buat bini pula. Tapi kata kita beli dengan mok, kita jimok dah mok saat ni. Maka anak saat ni tetap anak tiri kita dah lah. Tak gitu? Jadi tak boleh ambil dah anak saat ni tu. Dia mati mok, dia cerah mok, kita jimok dah dengan mok saat ni, anak tetap anak tiri kita. Mana kata ais maya tak batas apabila. Tu Masya Allah. Ni baru luah agama. Bik tu kita kena tanya. Tak, terima kasih tu mama ayah kita daripada Mela tu. Mama ayah ni pergi Mekah dengan ustaz aku ni sebenarnya. Alhamdulillah. Lepas tu nak pergi pula ni. Mana. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dah. Lepas tu ada gapo soalan lagi nak tanya, boleh kita lah tanya kami masuk. Nah, 280 yang ikut ni, terima kasih semualah. Dan juga dalam page hak Madrasah Dar Al-Ansar pun ada juga yang ikuti. Kita tengok atik hak Dar Al-Ansar ni ada juga soalan yang tanya-tanya tu. Nah, sikit sebanyak tanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan di atas kebaikan Ramadan babo. Nah, dan juga ustaz Ramadan, Ustaz Afdan sebenarnya. InsyaAllah saya masuk juga. Ni nak masuk juga dalam apa? Dalam sumpengan ni. Alhamdulillah, terima kasih insya-Allah. Nah, kita hantar masuklah. Kita mampu setara mana, kita tak ada tak sakat nak jariah banyak mana klik kepada kita. Kita tak ada paksa sini. Ni tak ada duk bangkat gapo kerana ini hak kita sendiri. Nah, alhamdulillah. Nah, tu di antaranya dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum babo. Nak tanya bab zakat sikit ni. Nah, jadi nak tanya babo ni berkaitan dengan zakat harta benda ni. Zakatul mal kita ni babo. Jadi sekurang-kurang kita kena beri berapa hasanat babo tu. Molek juga tanya ni. Kerana duk bunyi dalam surah Baqarah tu raya innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 hasanat. Jadi kita ada zakat ni babo 100,000. Kaya tu 100,000. Nak tanya sekurang-kurang berapa hasanat yang kita kena bagi. Nah, kalau kita nak kepada fakir miskin, 2 asnad dah situ. Tambah gharim selagi orang lekat hutang macam babo kita ni. Macam mana luaklah tu. Jadi tak apalah hak tu fakir miskin kita tak situ 2. Lepas tu hak gharimin saat ni. Nah, gharim orang lekat hutang saat ni. Akaun bank duk dapat ni dia akak lah. Niat molek aku ni zakat harta ni untuk nak bayar hutang. Kepada babo kita untuk babo selesai hutang di pondok ni. Banyak lagi tak ada wayang naik cang duk musim juga duk tekan hutang. Lalu tu nak tanya babo dah. Sekurang-kurang berapa hasanat kita kena bagi? Ada kosah zakat kita kalau kita ke gharim saja? Ada kosah zakat kita fakir miskin saja? Ada kosah zakat kita tak cukup 8 hasanat saat ni? Tu baik soalan ni babo ni. Alhamdulillah. Ya, terima kasih di atas soalan bapak kita tu tentang asnaf di dalam kita nak mengeluarkan zakat tu. Dalam ayat di dalam ayat ni dia panggil ayat ni sebut 8 tu, iaitu di dalam surah Taubah ayat 60. Ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat ni duduk di dalam surat Taubah. Ayat 60. Itu dia. Maka ni 8 asnaf yang kita duk cerita ni, dia katanya innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah tu lil fuqara di sini lam tu dia panggil lamul milki. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita dia takdirnya mamlukah. Innamas sadaqat mamlukatun lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Kalau dalam mazhab Maliki dia takdir khabarnya masrufatun. Innamas sadaqatu masrufatun. Boleh nak tasarruf. Tasarruf bagi fuqara, bagi masakin, bagi amilin 'alaiha. Wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin 'alaiha wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi sebutnya la tu sebutnya sebutnya pak
dan fi sebutnya pak juga. Pak sama pak kita kata deh, pak sama pak. Maka di sini bagi ayah tanya hak itu berapa banyak kah yang kita kena tunai itu. Sebenarnya kalau boleh buat semua tu molek. Tapi tak akan cukup lah semua kita duk buat di mana-mana tempat pun tak akan cukup. Payahlah nak tunai we jadi cukup molek tu. Ya kadang-kadang hak ni tak ada, asnaf hak ni tak ada, hak ni ada, hak ni ada, hak ni ada, hak ni tak ada. Tapi hak penting sekalinya lil fuqara wal masakin. Dalam mazhab Syafi'i kita dia kata kita we boleh 3 asnaf. Dalam mazhab Syafi'i kita we boleh 3 asnaf. Jadi fuqara dengan masakin kita tak tinggal. Tak tinggal dua tu. Dasar mula hak tu. Lepas tu pilihlah hak lain. Satu daripada ramai-ramai tu pilih satu daripada tu. Hak lebih lagi tu pilih daripada tu. Kita tengok hajat. Hak mana hak hajat dalam ramai-ramai hak ada lagi ni tu. Tengok hak hajat, ambil hak hajat tu dalam lapar tu. Dalam lapar tu. Hak dua tu cerak dah. Dia masuk sebab apa? Sebab dia mari di awal lagi. Dan lagi pula, dia lepas pada lamulil milki. Lamulil milki. Apa boleh kata lamulil milki? Sebab lamulil milki ni orang panggil lamulil milki ni pada asalnya kalau bahasa di dalam kitab qawaid ia orang panggil kena jatuh di antara dua isim zat. Supaya kita kata as-sayyaratu li Muhammadin. Kereta bagi Muhammad. Kereta bagi Muhammad kereta tu ialah milik bagi Muhammad. As-sayyaratu mamlukatun li Muhammadin. Kereta ialah milik bagi Muhammad. Jadi la jatuh di antara dua isim zat. Kereta ialah zat. Muhammad pun zat. Maka la jatuh di antara dua isim zat ia panggil lamulil milki. Milik. Kalau umum pun seperti tu gak. Al bait li li Faisal. Lil Faisal. Li Faisal dia lil Faisal. Maknanya kalau kita kira rumah tu zat. Faisal tu pun zat. La jatuh celah tu maknanya la milik. Maknanya isim zat. Pas di sini sedekah ni ia bukan zat. Sedekah ni bukan zat. Sedekah daripada kalimah sedekah. Sedekah tu masdar. Orang panggil isim makna. Maka la tu ia panggil lamul istihqaq. Sebab ia panggil lamul istihqaq ni jatuh di antara isim makna dan isim zat. Tu. Cuma kalau kita nak buat lamulil milki juga, kita kena takdirnya mata saddaqa bihi. Bagi hak kita buat sedekah dengannya. Gapo? Bagi hak kita buat sedekah. Kalau kata beras, beras pun jadi zat kan? Kalau kata duit pun jadi zat kan? Kena benda tu. Kena tilik pada benda baru boleh jadi lamulil milki. Maka di sini kita tengok fuqara lah orang hak dekat sekali milik tu. Lepas tu masakin. Sebab dia sangat-sangat berhajat dua tu. Sebab tu nak tinggal dua tu tak boleh dalam mazhab Syafi'i kita. Lepas tu nak comel ke sekurang-kurang cukup 3 je kata. Kalau kita tak cukup 3 pun sudah lepas juga. Kalau tak ada lagi asnaf lain, ada miskin je. Kita buat hak tu. Tapi dia kata nak we molek ke we bolehlah 3. Lepas tu pilihlah dalam tu. Kita tak ada suruh sedekah kepada kita. Ya. Jadi Allah Taala. Jadi lagi ya kadang-kadang asnaf semua tak sama. Ada kadang lil fuqara wal masakin ni ramai dah. Amin tahu apa cokoh ya ada. Wal muallah pun apa cokoh ya. Jadi cara kita nak bagi tu baba nak tanya baba boleh we penerang sikit. Kalau kita nak bagi nak tak we sama ni kadang-kadang tu nak tak we sama. Kalau boleh 100 tupuk ke nak bagi 100 tupuk sana tak 10 tupuk seorang. Tapi 10 tupuk ni kalau tilik kepada fakir miskin dia boleh tak banyak dah seorang-seorangnya. Sebab ya jumlah ramai ada. Pos-pos fi sabilillah tak ada. Kadang-kadang tu, wabni sabi pun tak ada. Dekat kampung kita tu. Satu kita nak tak persen macam mana. Jadi kena wisak samalah lebih kurang kan. Cara nak bagi tu kalau kita nak bagi persen tu kena tengok jumlah. Walaupun fakir miskin saat ni tu kerana dia orang ramai sini. Kadang-kadang orang lain pada asnaf fakir miskin tu dia tak ada ramai mana. Lalu tu kita bagi bersama. Sekurang-kurang 3 asnaf saat ni dah. Lil fuqara orang fakir dan juga miskin ni hak ni pasti dah. Lepas tu lagi tu kita pilih ambil mana-mana.
Nah, kalau tak ada hak mana gak klik kepada gharimi tak apa. Nah, gharim mari lekat hutang. Sebab ustaz saya pun nak royak, saya tak ada boleh gapo kecek sini ngoyak. Cuma nyo nak royak terbabur kita dah lekat hutang sekarang. Dulu bapa tak terima. Kerana dulu tu duk gagah. Boleh duk wayar gedai ni habis dah lah. Nah, dia habis dah ni kita paksa kena minta dah lah. Bo minta dah ni sampai ke lekat hutang dah. Jadi sekarang ni pondok benda baru kita dah lekat hutang. Lalu tu peluang ada kita ni adik kakak kalau rasa nak bagi satu gear daripada fakir miskin tu kita cabut dah. Satu gear untuk gharim, untuk orang lekat hutang. Jadi babo kita boleh terima dalam ni tu untuk lekat hutang. Nah, nak bayar harga tu bayar harga ni kerana ni berhajat benar. Lalu tu lah tak hajat kita tak mari malam-malam aku sebelah dah ni. Nah, ni hajat benar. Lalu tu adik kakak bolehlah kalau hak mana kaya hak ada harta banyak lah kata-kata zakat. Duit dalam bank ni juta-juta ada. Kaya benar lah. Zakat ni tak tahu nak bagi, nak tabur di mana. Lalu tu, direct terus dengan bapa kita. Nombor telefon 09 ni. Nah, 429 003. Nah, adik kakak boleh. Nah, minta admin kita tulis masuk tak apa dalam tu tu. Nah, nombor telefon bapa direct terus untuk nak urus untuk hak gharim, hak lekat hutang. Nah, kita adik kakak duduk tengok pun boleh tanah belah-belah. Nah, 09 ni 429 0 ni 03. Direct kecek dengan babo terus dulu dah. Kata babo kita ada sikit ni zakat. Kita urus dah fakir miskin lepas tu lagi nak wasana wiasna hal kat hutang ni apa. Ya, kerana ni muslihat ni kan, muslihat kita ni perlu benar lah. Jadi kalau kita tak boleh hak kita dah letak nak 700 lagi ni, makna kata pondok tak boleh buka lagi ustaz dah. Nah, dari anak kita tak boleh hantar lagi lah. Saya dua-dua duk kata nak tak sini tu. Hak duk di nombor tu nak mari tak sini juga duk kata tu. Jadi kita kena kocok lah sini di pondok banyak buka ni. Sebab kita nak sebar ilmu agama. Alhamdulillah, baiklah itulah. Lebih kurang di antaranya asna zakat. Akhir soalan ustaz dah lah. Assalamualaikum ustaz. Babo. Yakถามว่าตอนที่เราจะให้สลามเสร็จจากละหมาดเนี่ยหัวเราต้องก้มนิดนึงหรือว่าไม่ต้องก้มเลยค่ะบาบอกkerana ada dalam klik dia tengok di wearer tu ada dua ke pi nak salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dia kata tak boleh buat gitu salah pakai berah-berah gitu selalu ya hak berah-berah gitu selalu tak tahulah apa kita nak tengok lah orang kalau kosong semaya dia duduk gitu semaya dia tengok di tangan pak tahiyat akhir tasyahud tu. Kalau dia kosong. Kalau jenis kita mau ni atas nu tengok. Dah. Lalu tu kata tunduk dulu. Lepas tu pergi salah. Dia jadi gitu sebenarnya. Pasal tanya babo hak sebenar macam mana. Adakah masa kita nak pergi salah tu kita kena tunduk dulu, lepas tu pergi salah. Tu lebih kurang apa? Soalan akhir. InsyaAllah. Ya, terima kasih di atas soalan ibu kita yang selalu tanya tentang beri salah. Beri salah daripada semaya kita tu. Kerana kita tahu dah kata pembuka semaya kita ialah wuduk. Dan hari semaya kita iaitu takbir dan buka sudah semaya kita iaitu dengan beri salah. Maka beri salah itu kita beri salah sebelah kanan ialah rukun, beri salah sebelah kiri iaitu sunat. Maka tahap kafiat kena tunduk dulu lepas tu paling ataupun kita paling selalu kerana tu saya tidak ada maklumat. Saya tidak ada maklumat tentangnya. Yang kita duk buat tu kita pun kadang-kadang kita pun tunduk tunduk dulu lepas tu kita pun paling kanan. Tunduk paling kiri, tapi hak ni kita tak pernah tengok maklumat dia. Ya, wallahu taala alam. Hak ni serahlah kepada tok guru kita tu di belakang. Ya, terima kasih. Masya-Allah. Alhamdulillah cukuplah ustaz dah ada lagi soalan. Masa kita pun sudah cukup dah ni. Kalau nak heret panjang pun masa pun jengerok rumah tu. Jadi walhanya satulah pesan ni akhirnya sebab kita ni ada akaun bank dapat dah kita pakat sedekah kerana ada hadis di dalamnya. Hadis yang diroyak oleh Imam Tabari. Imam Tabarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, istatiri minan nar walau bisyikki tamrin." Walau bisyikki tamratin. Nabi kata gapo, wahai Aisyah isteriku saya. Halangilah dirimu dari api neraka
Wahai Aisyah, mu minta jauh daripada api neraka saat ni tu dengan gapo? Nah, bishiki tamratin, dengan walaupun sebelah buah tamar. Nah, maksud gapo hadis ni, Nabi kata wahai Aisyah, mung jagalah, mung halangilah jauh daripada api neraka walaupun mudekah dengan sebelah buah tamar. Mana kata kita duk tengok dalam live ni ada 200 lebih, kat 300 orang tengok tak. Kalau kita pakai hadis ni 10 kok sore. Nah, sikit 10 kok tu dah. Ada tekan kosong tambah stay lagi jadi 100 sore. Tu pun padai dah. Nah, untuk kita nak jauh daripada kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni belum tentu lagi kawah neraka. Dak, udara hari ni mujur betul ni hujan sat dah. Kalau tak hujan terik lagi lah kita malam ngepek lagi lah. Nah, ni seminggu Ramadan kita temu tak? Seminggu Ramadan lebih-lebih ni udara yang sangat panas. Sebab itulah di antaranya Nabi ajar dah, Allahumma ajirni min harri jahannam. Allahumma ajirni min harri jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah kami, lindunglah kami daripada hawa api neraka jahannam. Jadi Nabi suruh kita minta lindung daripada api neraka saat ni walaupun dengan sedekah sebiji ataupun sebelah buah tamar. Jadi maksudnya kita dekah lah dalam bulan Ramadan ni. Kita mari malam 12 dah malam ni. Tinggal ada sebelah malam kita Ramadan. Tak ada pas sekarang dekah kita bila. Sedangkan Tuhan royak Tuhan royak dalam ayat so lagi Tuhan kata gapo? Sesungguhnya orang laki-laki yang sedekah. Nah, dan juga orang perempuan yang sedekah. Nah, ayat atau balasan ni Tuhan tak ada sakat dak. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Nah, sesungguhnya orang perempuan yang sedekah, orang laki-laki sedekah, orang perempuan sedekah sama je. Nah, kita jangan kata aku ni bini sedekah dah, aku tu laki tak kena widah, tak ada. Dak. Banci suku-suku. Nah, ni tok laki widah tak apa, ni tok laki widah, tok laki suku, hak bini suku. Lalu tu kita jangan tinggal peluang yang baik. Dan insya-Allah mudah-mudahan adik kakak yang ikuti sama, nah kita boleh terima nikmat, boleh terima rahmat, dan juga Allah Taala akan murah lagi rezeki kepada kita yang mana ikuti, yang mana tekan share, yang mana sedekah malam ni. Dan juga dengan sebab sedekah ni lah Allah Taala akan tambah lagi rezeki kepada kita yang melimpah ruah. Tak tahu mari di mana. Nah, insya-Allah maka akhirlah Ustaz dah lah kita serah pada bapa lah sebagai doa akhir. Nah, kalau kita harap panjang lagi pun kurang belah tengah tak sudah lagi. Nah, lalu tu kita malam hari ada program lagi, insya-Allah serah pada bapa lah sebagai akhir dan syangnya untuk doa. Nah, ก่อนสุดท้ายนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ไม่ว่าจะชมที่ไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมอิมฟากอย่าลืมซอดาก็อย่าลืมทำความดีไม่มีสิ้นสุดนะครับผ่านเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยที่อยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับผ่านเลขที่บัญชี932-343-0501นะครับก็คือเป็นการวากัฟเป็นการซอดาก็ที่ไม่มีวันสิ้นสุดและก็เราได้ซอดาก็ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งและอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญอันไม่ขาดสายอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์maka akhir dengan doa lah daripada bapa kita insyaallah. Allahumma amin insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa i'tikafana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin. Tinggal sikit. طال الشوق بنا والآن قد آن الأوان أن تسار